Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung pelajaran kita yang minggu lepas bahagian tajwid. Okey. Minggu lepas awak dah pelajari tentang makhraj huruf. Hari ini kita akan sambung tajuk isti'azah dan basmalah serta alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Sila buka buku teks muka surat 20 dan juga 21. Okay. Kita lihat tajuk isti'azah dan basmalah. Okay. Lihat isti'azah. Isti'azah ialah ungkapan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okay. Ungkapan inilah yang dinamakan isti'azah. Okay. Ungkapan ini bermaksud aku memohon perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Kita mohon dengan Allah supaya dilindungi daripada syaitan yang direjam. Itu yang dimaksudkan dengan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa nama dia? Nama dia ialah isti'azah. Okay. Isti'azah. Okay, hukum membaca isti'azah. Setiap kali hendak membaca Al-Quran, hukumnya adalah sunat. Bila kita nak baca Al-Quran, kita akan mulakan dengan isti'azah, iaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa hukumnya? Hukumnya adalah sunat. Apa dalilnya yang menyatakan hukum sunat membaca isti'azah apabila ingin membaca Al-Quran? Ini telah dinyatakan di dalam surah An-Nahl ayat 98. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila engkau membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan yang direjam. Ini dalil yang menunjukkan sunat membaca isti'azah apabila ingin membaca Al-Quran. Yang penting murid-murid faham isti'azah. Saya ulang sekali lagi. Isti'azah ialah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hukum membaca sunat. Seterusnya kita lihat kepada perkara yang kedua yang dikenali sebagai basmalah. Ini yang kita selalu sebut, basmalah. Ungkapan basmalah ialah Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini ungkapan basmalah. Ataupun orang Melayu panggil Bismillah. Dia tak panggil basmalah, dia panggil Bismillah. Okey, maksud Bismillahirrahmanirrahim ialah dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Okey. Ini adalah basmalah. Okey. Bila kita membaca basmalah, ini menggambarkan keikhlasan kita melakukan sesuatu. Okey, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey, membaca basmalah ni apa hukumnya? Hukumnya adalah sunat. Dibaca setiap awal surah kecuali surah At-Taubah. Surah At-Taubah, bila awak buka Al-Quran, awak cari surah At-Taubah. Di dalam Al-Quran itu, di awal surahnya tidak ada basmalah. Kalau surah-surah lain, di awal surahnya ada basmalah. Kenapa sedemikian? Kerana surah At-Taubah tidak disunatkan membaca basmalah ataupun Bismillahirrahmanirrahim. Surah lain sunat. Apa sebab? Apa sebab Allah tidak sunatkan membaca surah basmalah di awal surah At-Taubah? Awak lihat dialog ini. Tahukah kawan-kawan mengapa kita tidak diharuskan membaca basmalah di awal surah At-Taubah? Tahu tak tahu? Jawapannya, lafaz basmalah itu mencerminkan keamanan dan perdamaian.
Okey, lafaz Bismillahirrahmanirrahim mencerminkan keamanan dan perdamaian. Manakala surah At-Taubah pula bercerita tentang peperangan. Bila sebut tentang peperangan, dia tidak menggambarkan perdamaian dan keamanan. Sebab itulah kita tidak disunatkan membaca basmalah di awal surah At-Taubah, kerana dalam surah itu cerita tentang peperangan, bukannya perdamaian. Okey. Kalau murid-murid nak tahu lagi, surah At-Taubah ini adalah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekembalinya Rasulullah dari perang Tabuk. Okey. Dan baginda menyeru kaum muslimin agar memerangi kaum musyrikin dan membatalkan perjanjian damai dengan mereka. Ini cerita peperangan. Okey, Ustazah ulang semula. Kenapa di awal surah At-Taubah tidak disunatkan membaca basmalah? Kerana basmalah menggambarkan keamanan dan perdamaian. Sedangkan surah At-Taubah menceritakan tentang peperangan. Okey, itu tentang basmalah di awal surah. Okey, dan kita lihat juga hukum basmalah ni, ada satu hukum basmalah ni kita perlu wajib baca. Bila masa wajib baca basmalah ataupun wajib baca Bismillahirrahmanirrahim. Okey, basmalah wajib dibaca bila di permulaan surah Al-Fatihah, bila ketika di dalam solat. Okey. Al-Fatihah merupakan rukun dalam solat yang wajib baca. Maka basmalah di awal surah Al-Fatihah itu wajib dibaca kerana dikira sebagai salah satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Sekiranya kita tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim di awal surah Al-Fatihah, maka solat kita tidak sah. Okey. Okey. Bacaan bismillah ni selain daripada nak baca Quran, selain daripada solat, bila lagi biasanya kita baca Bismillahirrahmanirrahim? Okey, bacaan basmalah. Okey, saya tulis Rumi. Baca bismillah. Okey, selain daripada di dalam surah, okey, iaitu apabila melakukan sesuatu pekerjaan. Apabila mula melakukan sesuatu pekerjaan. Kita nak mulakan sesuatu, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Apabila mula buat sesuatu. Okay, contoh, makan. Kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nak belajar, mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nak tidur pun mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okey, itu tentang basmalah. Okey, di sini saya harap murid-murid dah faham tentang apa tadi satu lagi? Isti'azah. Yang kedua, basmalah. Bila perlu baca isti'azah dan bila perlu baca basmalah. Okey. Seterusnya kita pergi kepada yang kedua, iaitu alif lam syamsiah dan juga alif lam qamariyah. Okey, saya besarkan sedikit. Okey. Alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Okey, kita lihat. Alif lam terbahagi kepada dua. Yang pertama, alif lam syamsiah. Yang kedua, alif lam qamariyah. Okey, kita lihat. Alif lam syamsiah. Ini adalah huruf-huruf selepas alif lam. Bila dia berada selepas alif lam, maka dia dikenali sebagai alif lam syamsiah.
Okey, selepas alif lam terdapat salah satu daripada huruf ni, maka dia adalah alif lam syamsiah. Manakala alif lam qamariyah ialah ini pula hurufnya. Selepas alif lam terdapat salah satu daripada huruf ini, maka ia dikenali sebagai alif lam qamariyah. Okey, murid-murid bilang ada berapa huruf ni? Okay, kita lihat ada berapa huruf selepas alif lam syamsiah ni. 1, 2, 3, 4 sampai berapa? Okey, pastikan awak bilang ada berapa Okey, kita lihat alif lam syamsiah. Huruf lam ditulis tetapi tidak disebut. Okey, apa maksud huruf lam ni ditulis tapi tidak disebut? Okey, lihat contoh di bawah nak jelas. Okey, ni alif lam. Okey, bila kita baca tak bunyi lamnya, kita terus baca at-tariq, at-tariq. Okey, kita terus baca at-tariq, kita tak baca al. Jadi itu yang dikata lam ditulis tapi tidak disebut. Okey, ini at-tariq. Jadi lam ni ada tapi kita tak sebut. Itu maksudnya huruf lam ditulis tetapi tidak disebut. Okey, yang kedua, huruf lam tidak berbaris. Okey, lihat pada huruf lam ada baris, tidak ada baris. Okey, ini ciri-ciri alif lam syamsiah. Yang ketiga, huruf yang terletak selepas huruf lam dibaca bersyaddah. Maksudnya, okey, kita lihat apa ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga ni, huruf yang terletak selepas huruf lam dibaca bersyaddah. Maksudnya huruf selepas lam di sini huruf ta. Okey, kalau kat sini huruf nun, kita baca dia syaddah iaitu tasydid. Ni ada gigi ni. Ini adalah tasydid. Jadi kita baca secara syaddah. At-tariq, an-najmu, as-saqib. Ni huruf sa, dia ada syaddah. Okey, itu yang dimaksudkan dengan huruf yang terletak selepas huruf lam dibaca secara syaddah. Okey, ini adalah contoh-contoh alif lam syamsiah. Jadi sekiranya murid-murid tidak mengingati ketiga-tiga ciri alif lam syamsiah ini, bila kita nak baca Quran, jadi yang senang nak beza alif lam syamsiah selepas huruf lam mesti ada huruf yang bertasydid atau bersyaddah. Maka dia adalah alif lam syamsiah. Okay, lamnya tidak disebut, terus dimasukkan di dalam huruf yang depannya. At-tariq, an-najmu, as-saqib. Okey, itu alif lam syamsiah. Seterusnya kita lihat pula kepada alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah, okey, ini adalah huruf-huruf selepas lam, maka dia dikenali dengan alif lam qamariyah. Okey, lihat. Huruf lam ditulis dan disebut. Maksudnya huruf lam tu ditulis dan disebut. Kita lihat kat sini. Ni. Kalau kita baca al-qari'ah, al, maksudnya lam itu disebut. Okey, al-qari'ah. Itu yang dikatakan huruf lam ditulis dan disebut. Yang kedua, huruf lam sentiasa berbaris sukun. Okey, apa maksud berbaris sukun? Ni barisnya bukan baris atas, bukan baris bawah, tapi kita orang Melayu panggil baris mati. Itu yang dikatakan baris sukun. Okey, huruf lam tu ada baris. Berbeza dengan lam ni, tak ada baris, kosong je. Kan, ni kat sini kosong je. Tapi kat sini ni ada baris dia ni, kecil ni. Itu sukun. Okay. Yang ketiga,
huruf yang terletak selepas huruf lam berbaris. Okey, huruf selepas huruf lam tu berbaris, tak ada tasydid. Contohnya ini baris atas qa, al-qari'ah. Ni mal-qari'ah. Okey, itu adalah alif lam qamariyah. Okey, untuk membaca Al-Quran senang, awak nak cari beza alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah, maka awak lihat kepada ada tasydid dan juga sukun. Okey. Kalau yang ni an-najmu, okey, selepas lam ada tasydid, dia syamsiyah. Ni selepas lam ada sukun. Atas lam, bukan selepas lam. Atas lam ada sukun. Maka dia adalah qamariyah dan selepasnya ada baris. Okey, itulah alif lam qamariyah. Dan awak boleh cari dalam ayat Al-Quran alif lam qamariyah dan juga alif lam syamsiyah. Okey. Okey, kita lihat contoh alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Okey, saya nak tunjuk awak contoh alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Okey, kita lihat sebelah. Awak buka muka surat 21. Okey, kita lihat kepada perkataan An-Nas. Okey, An-Nas alif lam syamsiyah kerana ada tasydid. Okey, ini sama An-Nas. Okey, Al-Waswi, Al-Was min syarril waswasi. Al-waswasi. Ni al-waswasi ni ada sukun atas lam, maka dia adalah alif lam qamariyah. Okey, ini al-khannasi. Okay. Al-khannas, kita nampak dah pula. Okey, kita lihat al-khannas, dia adalah alif lam qamariyah kerana ada sukun. Okey, sini al-jinnah qamariyah, an-nas alif lam syamsiyah. Okey, itu adalah contoh di antara alif lam syamsiyah dan juga alif lam qamariyah. Jadi untuk hari ini cukup setakat ini dahulu. Sekian, terima kasih.